Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan puan-puan yang menonton saya pada malam ini di YouTube, Facebook, Twitter, di TikTok. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih datang daripada Johor, Perak, Brunei Darussalam. Oh, salam dari Brunei. Azmali Lee kata baru balik dari melancong di KL, tingkat di Bukit Bintang, lama tak ke sana. Dari tahun 2017 dah jumpa teman lama dari Johor dan Perak. Terima kasih orang Brunei. Azmali Lee. Thank you Anwar Kumai. Bera Pahang. Terima kasih juga. LTL Shah Alam kita ada. Seri Serdang, Bukit Kayu Hitam, Georgetown. LTL Skid Row 18 and Live. Skid Row Pasal loser. Hari-hari meroyan nak tumbangkan kerajaan, sekarang jadi pembangkang pun mereka gagal. Ada hati nak jadi kerajaan. Muhammad Zaki. Betul. LTL keep it coming. Thank you. Walaupun pergi masuk live Syahidan Kasim. Syahidan Kasim adalah live macam ni, pas kencing. Lencun dia orang kena kencing tuan-tuan. Tapi yalah, kadang-kadang bila tak ada walaupun ni sunyi juga hidup kita kan. Seronok kita ada kawan dalam ramai kawan kita mesti ada seorang yang bodoh. Ni geng-geng walaupun seronok layan orang bodoh ni tuan-tuan. Kan seronok layan orang bodoh ni kan. Dia kata kita ni kerajaan dia gagal, tapi sebenarnya gagal bukan kita yang gagal. Yang gagalnya dia orang. Kenapa gagal? Sebab dia orang tak berjaya nak pergi tumbangkan kerajaan, satu hal lah. Tapi nak jadi pembangkang yang berkesan pun mereka tak berkemampuan. Jadi siapa yang gagal sebenarnya kan? Kalau kita tengok the level of quality perbahasan di parlimen tu sangat menyedihkan. Okay, so malam ni saya akan cerita sikit berkenaan memang ada rupanya yang pujuk GPS untuk lompat. So keputusan ni macam mana? PAS tak akan sokong kerajaan perpaduan, namun beberapa ahli PAS dikatakan berbincang untuk berpaling tadah. Anwar Amanah tidak patut lagi minta kerusi Puteri Wangsa yang mereka telah lepaskan kepada muda. Bina kekuatan untuk sebaris dengan keadilan dan DAP. Mat Sabu bakal undur jawatan Presiden Amanah seberganti. So itu anda berita-berita cerita yang mungkin saya nak bawa pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan share berita-berita terkini juga daripada apa orang kata yang berlaku dalam negara kita. Sebab pilihan raya tak berlaku lagi. Jadi kita tak adalah all the time 24 jam nak politik je kan. Jadi okay, jadi itulah antaranya. Baik. Alright, ni berita terkini, bukan terkini lah, tapi perkembangan kes Zain Rayyan. Polis temui jalan buntu, minta bantuan Interpol. Polis telah meminta bantuan Interpol dalam kes bunuh Zain Rayyan Abdul Matin setelah siasatan bergelut untuk mendapatkan lebih banyak bukti bagi mengesan pihak terbabit. Menurut Ketua Polis Selangor, Hussein Omar Khan, pihaknya telah meminta Interpol untuk membuat semakan dalam penggalan data terhadap sekurang-kurangnya satu profil DNA ditemui ketika siasatan. Kita dah minta bantuan daripada Interpol untuk semak penggalan data sebab polis ada beberapa maklumat. Walaupun bukan konklusif, tapi boleh bantu siasatan katanya. Hussein kemudian mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa maklumat disemak dengan Interpol berkaitan DNA yang dikesan oleh polis. Berdasarkan laporan sebelum ini, pihak berkuasa mengesan beberapa sampel DNA dan cap jari ketika prosedur bedah siasat terhadap mayat Zain Rayyan. Namun, tidak berapa jelas DNA dan cap jari yang dikesan itu. Kanak-kanak berusia 6 tahun itu dilaporkan hilang pada 5 Disember. Dia dan ibunya dilaporkan menaiki tangga untuk pulang ke rumah mereka di tingkat 3 ketika wanita itu mendapati anaknya gagal dikesan. Dia kemudian cuba mencari anaknya dan kemudian meminta bantuan orang di Facebook. Pihak berkuasa kemudian memulakan usaha mencari namun gagal, menyebabkan polis melancarkan operasi pada 6 Disember. Mayatnya ditemui berhampiran aliran anak sungai kira-kira 200 meter dari rumah kira-kira jam 10 malam. Dalam sidang media, Hussein berkata polis berdepan teguran suka untuk menyelesaikan kes bunuh tersebut. Setakat ini katanya, maklumat yang diperolehi sangat minimal. Antaranya polis tidak menemui tempat kejadian jenayah yang utama katanya. Tempat kejadian yang kita jumpa adalah tempat kejadian jenayah kedua. Secara asasnya kita kurang dapat keterangan fizikal di situ. Jadi dalam kes ini, satu cabaran polis untuk mengesan keterangan-keterangan sehingga tertangkap suspek atau mereka yang terlibat. Ya, walaupun polis telah melancarkan operasi mencari lebih banyak petunjuk, seperti pencarian rumah ke rumah, mengambil banyak sampel dan menyemak rakaman CCTV. Hussein berkata setakat ini polis mengambil 248 sampel dan merakam 225 keterangan individu. Baik. Dia isu besarnya dalam kes ini tuan-tuan menurut polis tadi kalau kita tengok, because itu bukan prime area ataupun prime crime scene. Okay? Tempat di mana mayat adik Rayyan ini ditemui bukannya prime crime scene. Dia dikatakan dibunuh di tempat lain
Tetapi kemudian mayatnya dicampakkan di kira-kira 200 meter daripada rumah di satu sungai kecil lah belakang apartmen tersebut, dan dikatakan dicampakkan di situ kerana apa? Beberapa perkara. Pertama, terdapat kesan cekik, dicekik lehernya. Kemudian tempat tersebut bila dilalui beberapa kali tak jumpa apa-apa. Hanya setelah I think kali ketiga mereka buat siasatan ataupun mereka lalu kat kawasan tersebut, baru terjumpa mayat. Itu pun setelah 3 hari kemudian kalau tersilap. Jadi benda ini ialah bila keadaan ini berlaku menyebabkan sukar, dan di kawasan tersebut CCTV-nya agak kurang. Dan bila dia check dashcam dan sebagainya, isu dengan dashcam, kalau kereta tak on, tak ada dashcam. Jadi itu permasalahan dan persoalan-persoalan yang polis kena hadapi lah. Itu yang sekarang ini the challenge yang mereka sedang hadapi. Baik, habis kat situ. Now, ada satu berita mengenai kartel makanan ayam. Okey, kartel makanan ayam. Saya bacakan. Alright, kartel makanan ayam pengkhianatan tertinggi pada negara. Fauziah, tindakan 5 syarikat pengisar makanan ayam membentuk kartel penetapan harga merupakan perbuatan pengkhianatan paling tertinggi menurut dalam sejarah undang-undang negara. Timbalan Menteri Perdagangan KPDN Fauziah Saleh berkata tindakan syarikat berkenaan menyebabkan harga ayam sukar dikawal selain kerajaan telah mengeluarkan subsidi besar bagi menampung subsidi ayam di peringkat pengeluaran. Kerajaan telah mengeluarkan subsidi berjumlah 3.8 bilion bagi menampung kos ayam dan telur dari Februari sehingga November lepas, dan 72.8% pengeluaran ayam adalah kos harga makanan. Bila berlaku kartel untuk mengawal harga, amat sukar untuk kita mengawal harga ayam pada kadar yang ditetapkan. Okey. Itu menyebabkan kita menerima banyak aduan kerana ada peniaga mengambil upah potong memandangkan harga ayam dibukakan tidak boleh membawa keuntungan. Okey, tindakan kartel itu menurut Fauziah secara tidak langsung mengawal keuntungan daripada rakyat kerana dapatan DOSM, Jabatan Perangkaan, menunjukkan rakyat Malaysia mengambil sekitar 40 kg daging ayam setahun. Dan juga semalam media melaporkan MYCC mengenakan, MYCC ni adalah Malaysian Competitive punya Council, mengenakan tindakan penalti berjumlah 15.5 juta kepada syarikat terbabit kerana didapati melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010. Syarikat itu ialah Leong Hub Feed Mill Malaysia Sdn Bhd, FFM Berhad, Gold Coin Feed Mill Malaysia Sdn Bhd, Dinding Poultry Development Center dan PK Agro Industrial Products Sdn Bhd atau PK Agro. Siasatan MICC dari Januari hingga Mac mendedahkan bukti kenaikan kuantum harga makanan ayam yang serupa dengan pengusaha-pengusaha terbabit antara Januari hingga Jun 2022, selain mendapati 5 pengusaha itu menggunakan strategi dengan menyatakan kenaikan kos harga ayam disebabkan peningkatan perbelanjaan harga mentah. Sementara itu, Fauziah berkata aduan paling banyak yang berlangsung tahun baru Cina 116 kes, Aidilfitri 60 kes, Gawai Dayak 18 kes, Deepavali 5 dan 1 kes Pesta Keamatan. Alright. Macam mana kartel ayam ni berfungsi tu? Kartel bekalan ayam, bukan kartel ayam, kartel bekalan makanan ayam. Nah, kalau dalam siapa yang belajar ekonomi kan, dia ada satu istilah dinamakan oligopoli. Dia ada satu monopoli, dia satu oligopoli. Oligopoli ni adalah apabila pembekal kepada bahan-bahan tersebut hanya beberapa company atau beberapa individu saja. Okey, di dalam market, di dalam pasaran hanya beberapa individu yang memekalkan produk tersebut, maka sistem itu ataupun keadaan itu dipanggil sebagai oligopoli. Monopoli adalah di mana hanya satu syarikat ataupun satu entiti saja yang menguasai keseluruhan pengeluaran pasaran. Itu panggil monopoli. Namun begitu, oligopoli ni tak ada masalah. Cuma isu dia apabila secara ramai-ramai syarikat-syarikat tersebut akhirnya bersatu, berbincang dan menyatakan mari kita tentukan harga. Itu jadi masalah. Dalam oligopoli itu normal, bukan semua orang mampu nak sediakan jumlah bahan-bahan mentah yang diperlukan, dan player-player memang tak ramai. Tetapi isunya bila player-player tersebut duduk dan berbincang dan mengatakan kita tetapkan harga sekian-sekian. Dan ini bertentangan dengan Akta Persaingan di dalam negara kita yang tahun 2010, di mana mereka tidak boleh berpakat dan menetapkan harga. Dia oligopoli antara lain, kalau kita tonton tengok dalam telco pun ada oligopoli. Kalau dalam telco kita tengok pemain dia Celcom Digi, kita tengok Maxis,
Kita tengok, yes, ada beberapa saja player yang ada kat dalam tu dipanggil oligopoli. Isunya kalau mereka bersatu, mereka duduk, kemudian mereka kata kita tetapkan harga sekian, yang itu nanti akan jadi masalah kepada market. Bila mereka mula monopoli, menetapkan harga sedemikian, menjadi masalah kepada market. Now, kenapa benda ini masalah, tuan-tuan? Bila mereka menetapkan harga, akhirnya tidak ada persaingan. Bila tidak ada persaingan, yang ruginya adalah pengguna. Kerana bila tidak ada persaingan, di situ nanti mereka akan diletak apa saja, pengguna terpaksa beli dan terpaksa bayar. Kerana apa? Mereka tak ada alternatif, tak ada pilihan lain. Mereka tak ada pilihan lain. Kalau katalah makanan ayam, tu je lah makanan ayam yang ada. Nak dapat daripada mana lagi? So akhirnya disebabkan perbuatan itu, mereka telah didenda sebanyak 400 juta ringgit kerana perbuatan itu. So maksudnya ada undang-undang perlindungan terhadap anti pertandingan, anti competition di dalam negara kita, seperti mana yang kita sebut, saya sebut dahululah. Ambil kat situ. So kalau kita tengok terbaru terkini mengenai pemilihan amanah. Pemilihan amanah ni esok, saya rasa esok kot. Penentuan kepada ketua pemuda dan juga presiden. Dia menariknya, tuan-tuan, ada 500 orang perwakilan, mereka akan memilih 27 orang. Daripada 27 orang ini, mereka akan memilih siapakah yang bakal jadi presiden. Dia lain sikit daripada pemilihan Parti Keadilan. Parti Keadilan ni, satu ahli, satu undi. Presiden ke, timbalan ke, naib ke, semua kita akan pilih. Kecuali Majlis Pimpinan Pusat je yang tahun lepas, pemilihan lepas, kita tak guna satu ahli, satu undi sebab terlalu ramai. Jadi kita gunakan perwakilan. Baik, tetapi sebelum kita menyentuh persoalan itu, kita dengar dulu apa yang kata amanah tentang tolak diskriminasi minoriti. Amanah tolak ketuanan kaum, diskriminasi minoriti. Amanah menentang politik identiti dan adu domba yang dianjurkan oleh PN, tegas Presiden Muhammad Sabu. Parti Amanah Negara menolak diskriminasi kaum minoriti serentak mendominasi pihak minoriti dengan konsep ketuanan kaum. Politik identiti mesti ditentang oleh Parti Amanah kerana membawa pendekatan politik adu domba, politik menakut-nakutkan orang Melayu dan Islam. Kononnya Islam terancam dan Melayu terabai. Katanya ketika menyampaikan pidato Presiden. Kata Muhammad, pegangan agama secara melampau yang dipamerkan menunjukkan PN mengabaikan pelbagai budaya dan kemajuan etnik di dalam negara kita. Menurutnya lagi, orientasi politik toksik, ekstrim dan jumud yang diamalkan parti pembangkang akan menjerumuskan negara ke lembah konflik berterusan perebutan kuasa politik. Kata Muhammad lagi, naratif agama dan kaum sering ditunggang dan disalahguna untuk dijadikan modal. Selain amalan takfiri yang mengkafirkan lawan. Ia sekaligus membuat natijah buruk, gejala takfiri dan ia mudahnya mengkafirkan lawan politik sebagai tidak Islam atau kurang Islam berbanding dengan mereka. Alright. Sebelum saya nak menyentuh tentang dia sebut tadi Muhammad Sabu Muhammad Sabu sebut pasal ketuanan kaum ni, kan? Supremacy, the supremacy of one race. Yang sebelum ini the right, the konservatif di barat pun guna white supremacy. Dalam masa yang sama, on the other hand, satu lagi adalah di mana mereka beranggapan bahawa tidak ada hak atau diskriminasi patut dikenakan kepada golongan-golongan minoriti. Mereka adalah golongan second class. Mereka adalah golongan pendatang. Mereka adalah orang yang tidak layak dipanggil sebagai warga negara kita walaupun mereka lahir dan mak bapak mereka lahir dan datuk nenek mereka lahir dan memegang IC. Dia ada yang beranggapan sebegini, tuan-tuan. Jangan terkejut. Tak payah tengok jauh. Look left and right. Bukan sekarang ni lah. Tanya dalam WhatsApp group. Tanya left and right. Apa? Dia orang tak cakap macam tu. Dia orang tak kata, oh kita tak beranggapan China, India macam tu. Dia tak kata macam tu. Tetapi daripada bahasa dia, kita tahu kalaulah dia orang berkuasa, hancurlah Islam. Habislah orang Melayu. Itu ayat dia. From there, kita tahu sebenarnya itu mentality. Apa orang kata? Mentality racism, discrimination yang telah ditanam dalam kepala mereka. Tuan-tuan, kita nak bawa dalam masyarakat madani ni adalah masyarakat pemikiran di mana kita melihat perkara secara objektif. Kita kena jadi masyarakat yang pertengahan, wasatiyah. Kita jangan terlalu lenient sampai kita mengabaikan budaya, agama, culture, cair semua. Bukan. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga bukan yang terlalu, orang kata nationalistic dan juga terlalu kita lah yang terpaling sehingga kita menindas agama, bangsa dan juga keturunan orang lain. Dua perkara ini kita kena timbang dengan baik, tuan-tuan.
Kita kena timbal dengan baik. Dan kita kena faham, semua majoriti rakyat Malaysia mempunyai niat yang baik terhadap negaranya. Adalah yang jahat, kita tak nafikan. Tetapi bukanlah semua mereka itu jahat terhadap. Bila saya sebut mereka itu bukan orang Melayu dan Cina saja, Cina dan India saja, dan juga Iban, Kadazan sebagainya. Kita sebut orang Melayu sendiri. Yang jual tanah tu siapa, tuan-tuan? Yang pergi songlap tu siapa? Yang sakau siapa? Yang pergi curi duit siapa? Yang salah guna kuasa siapa? Hadi Awang menyebut hari tu, dia kata bahawa menurut kajian, ramai orang memberi rasuah adalah orang bukan Melayu. Betul. Dalam kajian tersebut, betul. Tetapi dia berhenti kat situ. Half truth is a whole lie. Dia lupa nak bagi tahu ramai, majoriti yang meminta rasuah itu adalah orang Melayu. Kenapa? Simple. Majoriti orang Melayu berada di dalam kerajaan, memegang kuasa. Daripada situ, mereka meminta. Tak ada orang minta, macam mana orang nak bagi? Dia kata, kalau tak bagi, apa orang kata? Dia kata, kalau mereka tak bagi, takkan mereka minta. Siapa kata? Kalau tak minta, mereka tak akan bagi. Kalau tak minta, mereka tak akan bagi. Kalau dibagi sekalipun, kalau ada keimanan kepada orang Melayu ini yang mengatakan mereka orang Islam, dia boleh kata, saya tak nak. Saya tolak. Kenapa jadi macam ni? Saya buat aduan. Jadi perkara ini kita boleh hentikan. Rasuah ini kita boleh hentikan. Pelincir ini kita boleh hentikan. Namun begitu, akhirnya kita blame satu bangsa, kita tak melihat bangsa yang lain, kita tak melihat bangsa kita sendiri, dan kita tidak melihat punca. Kenapa perkara ini berlaku? Semalam saya tengok perdebatan 3 bakal Presiden Indonesia di live TikTok, live YouTube. 90,000 orang tengok perbahasan tersebut. Dekat lepas I think second one saya tengok 100,000 lebih melihat perbahasan tersebut. Saya kata, dan ketiga-tiga mereka senada dengan satu perkara, korupsi. Ada yang cakap reformasi yang kita lakukan adalah untuk menentang korupsi. Corruption. Kenapa tuan-tuan corruption tu rampant? Dan kenapa sukar untuk kita nak cabut corruption tu daripada akarnya? Dia pemberi satu hal, betul, saya setuju. Tetapi penerima dan peminta itu pun satu hal juga. Kalau sikap itu ada pada mereka, akhirnya benda itu tak boleh nak dihilangkan. Another one adalah satu lagi sikap kita yang menyebabkan bangsa kita akhirnya akan, bangsa Melayu kita ni akan melemah dan semakin lemah apabila kita tidak ada sikap apa, tuan-tuan? Sikap rasa bahawa kita perlu struggle. Kita perlu berusaha. Kita bukan bangsa yang privilege, yang ada, yang segala-galanya ditatang bagi minyak yang penuh di depan kita. Kita tak payah berusaha, dapatlah habis sesuatu. Tak payah belajar rajin sangat, nanti kita dapatlah tajaan tu. Tak payah belajar bagus sangat, kerajaan bagi subsidi. Mentaliti sebegini, in the long run, dia akan merosakkan bangsa kita. Dia akan merosakkan pemikiran kita. Kita kena jadi bangsa yang sentiasa memikirkan bahawa kita kena struggle setiap hari. Struggle untuk apa? Struggle untuk survive hidup kita. Dan dalam struggle itulah nanti baru kita akan dapat belajar. The only way we can learn adalah dengan struggle. Dengan kita berusaha. Hidup kita susah, hidup ni keras, bagus. Kalau kita anggap hidup ni susah, hidup ni keras, bagus. Tetapi soalan kedua, adakah kita berusaha untuk keluar daripada hidup yang keras itu? Saya bagi contoh, tuan-tuan. Saya pernah berdebat dulu dengan seseorang dalam TikTok. Masa tu isu pasal keluarkan duit KWSP. Saya kata yang last tu, yang Datuk Seri Anwar, zaman Datuk Seri Anwar kata dia tak nak keluarkan duit KWSP. So saya kata, kenapa nak keluarkan duit KWSP? Saya susah, saya menderita, saya macam ni macam tu, perlu keluar untuk tolong bantu saya. Mana kamu tahu kamu orang senang? Saya kata, macam mana kamu tahu saya orang senang? Awak kenal saya ke? Tak adalah, saya perlukan duit tu. Saya tanya, duit tu untuk apa? Untuk saya bayar hutang lah. Saya kata, 4 kali keluar KWSP, kenapa tak guna duit 4 kali tu untuk bayar hutang? Dia kata untuk bayar duit hutang kereta dia. Saya kata 4 kali duit KWSP keluar, kenapa duit KWSP tu tak digunakan untuk bayar hutang? Oh, tak adalah, itu untuk saya nak ni, saya bayar hutang. Exactly, saya kata. Sekarang ini negara dah buka. Tak ada lagi PKP. Yang awal dulu saya faham. Keluar di KWSP, masa tu kita tak ada, ramai yang tak bekerja. Negara tutup, banyak syarikat pun dah tutup. Saya faham. Saya setuju.
Tetapi bila later negara dah buka, ekonomi dah mula rancak, kita dah boleh cari pekerjaan, boleh mula bekerja. Saya tanya umur berapa bang? Umur 40. Lagi muda daripada saya. 6 tahun, 7 tahun lagi muda daripada saya. Tetapi kamu bercakap macam kamu orang yang dah nak pencen. Orang yang dah tak mampu nak bekerja. Ada sakit ke? Tak ada sakit. Muda lagi. Bekerja. Bekerjalah. Bekerja. Kita kena bekerja. Aku dah bekerja. Hidup aku susah. Kerja lagi. Tuan-tuan, Ar-Razzaq, rezeki diberikan oleh Ar-Razzaq. Tuhan tu maha pemberi rezeki. Tugas kita kerja, usaha. Itu tugas kita. Kita nak mengadu, berdoa pada Allah. Of course, kalau sekiranya memang benar kerajaan kita ni tak beri yang sepatutnya, kita boleh komplain. Kita boleh marah kerajaan, kenapa tak beri yang sepatutnya. Tetapi opportunity tu ada. Kalau dah ada depan mata kita, dah ada peluang, kerja. Bekerja. Tapi aku tak cari, belajar, tambah skill. Go and learn. Banyak benda dalam dunia ni yang kita boleh belajar. Sekarang ini tuan-tuan, ilmu di depan mata, di hujung jari. YouTube ada, internet, Google ada, TikTok ada, macam-macam ilmu tu ada. Saya kata nak berjaya dalam hidup, kamu ada 2 perkara ni je. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? Skill. Yang kedua, disiplin. Ajar ini dengan anak-anak. Ajar ini dengan anak-anak. Pertama, kamu kena ada skill. Kedua, kamu kena ada disiplin. Ada skill, tak ada disiplin, masalah juga. Datang kerja 2-3 hari, berhenti kerja. Datang kerja seminggu, berhenti kerja. Disiplin tak ada. Ada disiplin, tak ada skill, bolehlah nak belajar. Tapi masalah juga sebab tak nak belajar. So, keep on learning. Acquire new skill. Belajar skill yang baru. InsyaAllah, kita boleh berjaya. Mungkin kita tak jadi kaya raya pun, tetapi kita tak hidup susah. Sekarang ini negara kita perlukan ramai skill workers. Tuan-tuan tahu ke nak tukar lampu pasang Swiss ni? Tak ramai orang tahu. Tapi pasang Swiss ni, kalau satu point ni saja, I think few hundred. Tak tahulah, 100 ke macam tu lah. Pasang plug tu saja RM100. Sekarang ini kita nak boleh tukar dah rumah kita jadi smart. Boleh tukar, dah satu lagi skill yang baru. So benda-benda macam tu, acquire, belajar. Baik, dalam masa yang sama cerita ni. Ni cerita PAS lah. Right? Cerita orang PAS. PAS takkan sokong kerajaan persekutuan, tegas naib presiden. Oh, marah. PAS menegaskan pendiriannya menolak sebarang usaha yang dibuat Perdana Menteri untuk mendapat sokongan pembangkang dan meningkatkan majoriti di Dewan Rakyat. Naib Presiden Idris Ahmad berkata PAS dan PN akan terus menjadi payung kepada orang Melayu di Malaysia. Terima kasih kerana mengiktiraf kualiti PAS. Namun PAS tidak akan bersama dengan kerajaan perpaduan yang retak menanti belah ini, katanya. Idris membangkitkan usaha Anwar untuk menarik sokongan pembangkang serta laporan berkenaan usaha pendamaian yang digerakkan Pertubuhan Islam Antarabangsa. Mungkin ramai yang bingung mengapa Anwar, meskipun dari sudut jumlahnya telah mencapai majoriti 2/3, namun pagi, petang, siang, malam bekerja keras untuk menarik sokongan bersama dalam kerajaan perpaduan, katanya. Pada Selasa lalu, FMT memetik sumber yang mendakwa Presiden PAS menolak usaha perdamaian dengan Anwar yang digerakkan Ikhwanul Muslimin 2 bulan setelah Anwar menjadi Perdana Menteri. Menurut sumber itu, wakil pertubuhan itu datang ke Malaysia 2 kali mempertemukan Hadi dan Anwar tetapi tidak berjaya. Mengulas selanjut, Idris dan juga Ahli Bukit Gantang mendakwa usaha menarik PAS antara pentadbiran Anwar tiada wow factor yang selalu menyusuli pelantikan Perdana Menteri baru. Apa tidaknya, semua agenda reformasi dan hentam kerajaan waktu menjadi pembangkang dilanggarnya. Mereka buat apa yang mereka hentam, lunyai kerajaan sebelum ini, sekarang sudah terang lagi bersuluh, katanya. Baik. Saya nak ulas bab ni. Memang pada peringkat awal dahulu ada wakil Ikhwanul Muslimin. Siapa tak tahu Ikhwanul Muslimin, dia adalah satu gerakan Islam yang datang berjumpa dengan Hadi Awang dan datang berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dua organisasi besar iaitu PAS di bawah Hadi dan juga ABIM di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua-duanya adalah organisasi yang orang kata apa, at least sekurang-kurangnya bukan terpanah tetapi ada terpalit dengan fikrah daripada Ikhwanul Muslimin. Okay, itu yang kita kena faham. So, wakil Ikhwan ada datang. Ini masa awal dulu, masa penubuhan kerajaan. 2 kali supaya didamaikan, supaya ada berlaku di mana kerajaan campuran. Ini bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ulang. Ini bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu peristiwa tersebut. Saya tahu dia berlaku.
Dan saya tahu kat mana peristiwa itu berlaku. Pertemuan itu memang ada. Kita tak menafikan. Tetapi itu bukan atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila naik Presiden PAS ini, konon-kononnya kata bahawa PAS tak akan sokong kerajaan persekutuan. Orang Ikhwan datang jumpa dengan Hadi, minta ada pertemuan. Bukan pertemuan itu Anwar suruh Ikhwan datang jumpa Hadi. Tak. Pertemuan itu memang Ikhwan yang pergi jumpa kedua-duanya dan minta supaya mereka bergabung menjadi sebuah kerajaan. Tetapi Hadi menolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, saya tidak ada apa-apa masalah. Tetapi Hadi Awang yang menolak pada peringkat awal. Ini sebelum ada cerita nak apa orang kata bentuk kerajaan YDPA semua ni belum ada. Tetapi dah menang dah pada waktu itu, PAS pun menang. PAS sendiri yang tolak. So sebenarnya tak ada. Dan bila dia kata seolah-olah cerita dia tadi, seolah-olah cerita naik Presiden tadi, Anwar yang terhegeh-hegeh nak cari kami. Anwar yang nak cari kami ni. Nampaknya sebab apa? Mereka retak menunggu belah. Tuan-tuan, dia cerita kita retak menunggu belah, tetapi 5 orang-orang dia lompat kat kita. Siapa yang retak menunggu belah? So siapa yang kena kencing ni tuan-tuan? Siapa yang cakap cukup jumlah, tetapi 5 ahli parlimen mereka menyatakan sokongan kepada PMX. Siapa yang retak menunggu belah? Dia umpama sekarang ini, orang dok tuduh kita kata macam-macam. Rumah kau nak roboh. Tapi sekali tengok rumah dia yang sengit sebelah. So, siapa yang letak menunggu belah sekarang ini? Namun, saya dah nyatakan benda ni awal dahulu. Bahawa ada ahli parlimen PAS yang telah berjumpa dengan wakil UMNO untuk menyatakan sokongan. Sehingga, tuan-tuan, baru-baru ini PAS sendiri mengatakan, ingat bai'ah kita. Bai'ah apa tuan-tuan? Siapa yang pergi meninggalkan Parti Perjuangan PAS, maka dia telah menceraikan isterinya. Itulah ekstremisme dalam agama. Sanggup menggadaikan isteri sendiri. Apa kena mengena bini dia orang sanggup gadai bini sendiri demi politik, tuan-tuan. Orang macam ni yang tuan-tuan nak angkat jadi pemimpin. Gadai bini sendiri, gadai. Seolah bini dia orang ni tak ada nilai. Isteri mereka ni tak ada nilai, tuan-tuan. Gadai demi politik. Kalau sokong, jatuh talak, cerai. Tapi saya boleh bagi satu petua lah pada orang PAS yang mana dah angkat sumpah. Boleh pergi ke Perlis tidak mengiktiraf talak tersebut. Kan? Perlis tidak mengiktiraf talak tersebut. Kan? Cerai taklik. Perlis tidak diiktiraf. Cerai disebabkan oleh politik, itu Perlis tak iktiraf. So, ada cara. Jadi saya nasihatkan kepada yang melompat tu, boleh. Tak cerai, tak jatuh cerai. Tak jatuh talak, jangan risau. Sebab apa? Sebab objektif mereka nak jatuh talak itu bukan sebab kerana kebatilan. Tapi saya nak bagi tahu, saya dah ceritakan sebelum ini. Pertemuan asal dia sebenarnya di antara pemimpin Bersatu dan juga pemimpin PAS, bukan pemimpin, ahli parlimen PAS yang berjumpa dengan wakil UMNO untuk menyatakan sokongan kepada kerajaan. Cuma mereka tak boleh lompat, tetapi mereka boleh menyatakan sokongan. Bersatu tak ada isu. Dia tak sign apa-apa dokumen, dia tak mengatakan apa-apa, dia cuma kata kami sokong. Nak pecat, tak ada masalah. Tetapi PAS sekarang ini beberapa ahli mereka, sekurang-kurangnya seorang yang saya tahu by name, tak berani dia, saya tahu by name, tapi tak berani. Kerana ada sumpah laknat tersebut. Bukan sumpah, tapi apa orang kata, cerai. Akan jatuh talak jatuh kalau sekiranya dia menyatakan sokongan kepada selain daripada PAS. Ini permainan geng-geng PAS ni, tuan-tuan. Bukan calang-calang. Bini ditawarkan je. Teruk. Sekurang-kurangnya kami ni letak 10 juta. Kan? Sekurang-kurangnya kami letak 10 juta. Kita tak main peribadi-peribadi ni. Kita tak nak letak hal peribadi itu sebagai taruhan kita dalam politik. Itu bukan
permainan kita. Baik. Habis. Menarik yang baru ni tuan-tuan ya. Tolong share tuan-tuan. 60 share. Tolong tap-tap lah. Perwakilan Amanah Johor tuntut kerusi Dun Puteri Wangsa agar kekal menjadi milik Amanah. Amanah digesa menuntut kembali kerusi Dun Puteri Wangsa milik parti itu yang diserahkan kepada Parti Muda pada Johor 12 Mac 2022. Kesalahan tersebut dibuatkan perwakilan Amanah Negeri Johor Muhammad Zuhan Zain yang mahu pimpinan mempertimbangkan semula kerusi tersebut yang kini disandang pemangku Presiden Muda Amirah Aisyah. Amanah Johor menuntut agar Puteri Wangsa yang dipinjamkan kepada muda sebelum ini dikembalikan, diletakkan sebagai status quo agar tidak dituntut oleh rakan-rakan daripada parti komponen lain. Kita beri kerusi itu atas dasar setia kawan untuk membentuk koalisi dalam perayaan tersebut dan muda memenangi kerusi tersebut dengan bantuan rakan-rakan daripada PH. Jawapan mudah saya ialah begini. Kita dah menegur Amanah. Mula-mula memang kita bersengketa dengan kerusi tersebut. Sepatutnya yang bertanding yang kita letakkan dan dah bekerja di situ adalah Puan Napsiah. Puan Napsiah memang orang Puteri Wangsa dan dia dah bekerja kat situ. Okay? Tetapi kemudian bila masuk PRN berlaku pertikaian. Amanah nak kerusi itu. Sebab kerusi itu katanya sebelum ini PAS menang. Katanya. So, kita kata tak tempat tu kita PAS dah menang, PAS menang lah. Kita kena negotiate. Bila negotiate, kita nak kerusi tu, Amanah nak kerusi tu. Akhirnya dah lama last minute masa nak pertandingan, kita kata tak apalah. Demi setia kawan kita runding, kita bagi Amanah Puteri Wangsa, Napsiah dapat kempas. Kita kata dah bagi Puteri Wangsa ni, boleh menang ni, kita dah buat kerja bertahun-tahun kat sini, boleh menang. Jangan bagi pada muda. Dia bagi dekat muda tuan-tuan. Dia kata tadi atas dasar semangat setia kawan. Apa setia kawannya? Muda pada masa itu langgar kita. The only party yang pada masa itu nakkan muda Amanah je. PKR tak nak muda pun. Amanah langgar kerusi PKR. Kita kata Amanah pula. Muda langgar kerusi PKR. Muda khianat pada kita pada waktu itu. Kita kata jangan bagi kerusi itu pada muda. Kenapa bagi kerusi pada muda? In fact, saya jumpa dengan Faiz Fazil dekat airport. Saya kata kenapa bagi kerusi pada muda? Dahlah kita gaduh pasal kerusi itu. Bila kami bagi pada kamu, you give grade A punya kerusi pada muda dan dia menang. Kita tahu kerusi itu boleh menang. Kamu bagi pada muda. And tiba-tiba sekarang ini, kita kena minta balik kerusi Puteri Wangsa tu. No way, Jose. Of course, ini keputusan Presiden. Saya hanya menyuarakan pandangan saya. Bagi saya, kita dah bagi Amanah kerusi tersebut. Kita dah letak Amanah mendapat kerusi tersebut. Punyalah dulu saya pertikaikan benda ini sampai saya kena maki dengan orang Amanah. Saya rasa ni, lepas ni saya kena lagi ni. But I don't care. Kita kata, kita dah bagi kamu kerusi itu. Kamu dah dapat peluang. Kamu yang lepaskan. Kamu yang lepaskan peluang itu. So therefore, kenapa nak bagi lagi? Soalan kita, apa justifikasi nak bagi lagi? Bagi saya tak perlu dah. Itu bukan kerusi Amanah lagi dan Amanah tak boleh kata itu kerusi dia. Dia tak pernah bertanding pun di situ. Dia let go the rights. Dan bila dia sudah let go the rights kepada muda, therefore dia tidak ada hak lagi menuntut kerusi tersebut. Sepatutnya kerusi itu kembali kepada meja rundingan. Sekarang ini tinggal Amanah atau DAP. DAP memang takkan dapat. Sorry, PKR atau DAP. DAP memang takkan dapatnya. Maka PKR layak untuk mendapat kerusi tersebut. For me, it should be given to the rightful owner all along. Kerja tu dah dibuat lama, tuan-tuan. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni baik sangat. Saya malah nak sebut reshuffle kabinet ni, tapi baik sangat. Baik tak bertempat. Lepas ni tak payahlah nak baik nak ke tempat tu. Orang PKR nak marah saya, sila. Orang Amanah nak marah saya, sila. I'm saying the right thing. Saya berkata yang benar, tuan-tuan. Bukan masalah Amanah tak akan menang. Boleh menang. Tetapi kita dah bagi sebelum ini. Gaduh kita pada masa tu, ingat tak? Jangan buat-buat lupa. Kita gaduh masa tu demi kerusi Puteri Wangsa. Bila kamu dah dapat, kamu serah pada muda yang memang pada ketika itu khianat pada kita, tuan-tuan.
Punyalah kita orang tepuk dahi. Demam. Tapi tak apalah. Okay, habis. Jawatan penasihat Mat Sabu serah pada jawatan kuasa pimpinan amanah. Presiden Amanah Muhammad Sabu menyerahkan kepada barisan jawatan kuasa pimpinan nasional yang dipilih esok berhubung jika mahu mewujudkan jawatan penasihat untuk bekas presiden jika parti itu memilih ketua yang baru. Muhammad juga mengulangi pendirian mengenai jawatan presiden dan menyatakan sediaannya untuk menerima mana-mana individu yang akan dipilih selain dirinya. Perkara itu serah kepada 27 AJK. Kita tiada camp. Kalau pilih siapa pun, insya-Allah semua ahli akan terima dan terus bekerja di bawah pasukan dipilih untuk diumumkan petang esok, katanya dalam sidang konvensyen amanah di Kelang, Selangor. Hari itu timbul satu persoalan, sama ada pemilih reshuffle kabinet ni akan menunggu sehingga habis pemilihan amanah. Tapi nampak gayanya taklah. Nampak gayanya pemilihan amanah ini telah selesai, belum selesai, tetapi reshuffle kabinet itu telah berlaku. Now, yang menariknya adalah berkemungkinan besar dia macam ni. Daripada perwakilan tersebut, mereka memilih 27 orang perwakilan esok, dipanggil council 27 orang, dan 27 orang ni akan menamakan siapakah presiden mereka. Itu kaedah dia. So, kalau sekiranya Mat Sabu tidak dipilih sebagai presiden amanah lagi, so adakah kaunsil tersebut akan mewujudkan Musyidul Am ataupun penasihat whatever lah yang mereka nak panggil? Itu satu persoalan. Yang kedua, kalaupun Mat Sabu tidak dipilih, soalan yang seterusnya, siapa yang akan dipilih? So, the most likely candidate yang akan dipilih adalah Dr. Mujahid Yusof Rawal. Okay. Now, saya tak nak dwell into internal politik Mat Sabu lah. Mat Sabu, amanah lah kan. Tetapi bagi saya, kalau dilihat, bagi saya, sebagai orang luar lah, saya lebih suka melihat Mujahid menjadi presiden. Now, rekod beliau sebagai menteri agama sangat baik sebenarnya. Dan kelebihan Dr. Mujahid ni, dia ada pemikiran untuk nak growkan. Contoh masa dia jadi menteri agama dahulu, bagaimana dia melihat bagaimana nak menyelamatkan tabung haji pada ketika itu. So, itu adalah satu exercise yang sangat menarik dan beliau melakukannya dengan baik. Dan daripada segi latar belakang, daripada segi cara fikiran, daripada segi koman dan sebagainya, bagi saya personally, Dr. Mujahid lebih layak. Namun bila saya tanya dengan beberapa rakan amanah, dia kata kita biarlah Mak Sabu pegang dulu. Lepas tu next term nanti diserahkan. Itu pendapat masing-masing. Ini pendapat saya, kan. Kalau tuan-tuan setuju, tak apa. Tak setuju pun, tak apa, kan. Macam juga hari tu kan, bila saya kata Ayub Khan kena jadi ketua polis negara, ada yang kata tak setuju. Tak apalah. Masing-masing punya pendapat. Cuma, keputusan untuk Presiden Amanah akan ditentukan esok petang dan kita tunggu siapa yang bakal menjadi Presiden Amanah. Again, persoalan dia ialah, kalau sekiranya, katakanlah Dr. Mujahid, Senator Mujahid, diangkat menjadi Presiden Amanah, dia kena memegang satu jawatan yang tinggi. Okay, dia kena memegang satu jawatan yang tinggi. Dan bagaimana pula Mat Sabu, adakah dia akan kekal sebagai menteri ataupun dia akan dialih? Most likely dia tak akan dialih lah, sebab reshuffle kabinet dah habis dah. Kan saya kata itu sepatutnya tunggu pemilihan amanah, tapi tak apa. So, kalaupun beliau tak dialihkan, berkemungkinan Mujahid kena diletakkan di satu posisi. So, posisi apa? Yang itu yang menariknya untuk nak dilihat dan dibincangkan. Okay? Alright, habis dekat situ. Okay, seterusnya. Ada satu berita menarik mengenai GPS di Pujuk. Kita dengar. Memang benar terdapat usaha memujuk gabungan. Jap. Tak tahu ni. Memang benar terdapat usaha memujuk gabungan Parti Sarawak GPS untuk menarik sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Perkara itu diakui sendiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping dalam pertemuannya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya pada Jumaat.
Bagaimanapun, Anwar menghargai kesetiaan GPS yang enggan termakan pujukan untuk terlibat dalam rancangan tebuk atap itu. Beliau bukan saja sekadar mengulangi pendirian yang tegas, yang tidak betul ansur, bahawa kadar perpaduan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang, tetapi beliau juga menyampaikan beberapa percubaan yang agak desperate oleh kalangan lain yang cuba memberi perlakuan dan memujuk beliau dan GPS, dan beliau menolak dengan tegas. Jadi katanya dalam beberapa pertemuan terakhir, bila ada percubaan itu, beliau secara konsisten menolak dengan tegas bahawa tidak akan melayani sebarang perbincangan untuk meletakkan hubungan negeri Sarawak dan Persekutuan. Jelas Anwar. Okey. So daripada kenyataan itu tadi, jelas bahawa memang ada usaha tebuk atap. Bahawa ini ada orang hantar gambar, dia kata Anwar Ibrahim telah membelanjakan 600 juta untuk membayar ahli parlimen supaya jangan lompat. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak cerita, yang membelanjakan 100 juta ni buat apa Anwar Ibrahim? Buat apa Anwar Ibrahim nak belanjakan 100 juta? Yang belanja 100 juta pun pembangkang. Kalau pun benar 100 juta itu dikatakan dibelanjakan untuk membeli, kenapa Anwar Ibrahim nak kena bayar? Kan? Apa alasan, macam saya kata, apa alasan GPS nak pergi sokong Perikatan Nasional? PAS terutamanya. Pemimpin-pemimpin di dalam GPS terutama yang bukan Islam confirm tak akan terima PAS sebagai Perdana Menteri. Soalannya, kalau GPS sokong Perikatan Nasional, siapa jadi Perdana Menteri? PAS. Jadi usaha untuk tebuk atap ni sebenarnya ada, memang berlaku, dan saya dah nyatakan sebelum ini, usaha untuk menjatuhkan kerajaan itu sentiasa konstan. Abang Johari sendiri menyatakan bahawa usaha untuk menarik GPS keluar dan menyokong Perikatan Nasional itu ada. Cuma timbul isu ialah bagaimana nak membentuk kerajaan sekiranya GPS GRS sahaja yang melompat. Sekiranya GPS dan GRS sahaja yang melompat. Kerana masih tidak cukup. Jumlah itu masih tidak cukup. Soalan seterusnya, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Soalan seterusnya, siapa yang bakal jadi Perdana Menteri kalau sekiranya perkara itu berlaku? Adakah Perdana Menteri itu datang daripada PAS ataupun Perdana Menteri itu datang daripada Bersatu? PAS nampaknya beria-ia meletakkan dan dah menolak nama Dr. Sam, dan itu antara sebab kenapa Dr. Sam diletak bertanding di Kemaman. Samsuri diletak bertanding di Kemaman memang atas usaha itu. Cuma sekarang ini, tuan-tuan, bila semalam bangunan Ilham disita, dia bukan tak signifikan cerita tu. Ada dalam satu WhatsApp group geng-geng Papa Gomo. Ilham Center, itu bukan Ilham Center, bye. Bangang tahulah bodoh tu percuma, tapi janganlah sapu semua kan. Bangunan Ilham milik Daim itu disita. Kita tak tahu dia memberi implikasi yang besar kepada keuangan dan juga duit-duit yang sekarang ini dikatakan hendak ditabur bagi meruntuhkan kerajaan ini. Raja Petra mendedahkan sebanyak 600 juta telah akan dibelanjakan, dan sekarang ini akan dibelanjakan 600 juta untuk membeli wakil-wakil kerajaan. Ni saya dedahkan. Wakil-wakil ahli parlimen kerajaan demi untuk menyokong Perikatan Nasional. 600 juta telah pun dibelanjakan. Telah dikeluarkan tapi belum dibayar lagi. Dikatakan promise untuk nak diberikan kepada individu-individu tertentu supaya mereka melompat dan menyokong kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional dan membentuk kerajaan Perikatan Nasional. 600 juta menurut Raja Petra. Tak percaya, pergi tanya Raja Petra. Dia kata Anwar Ibrahim yang keluarkan. Bukan Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Dia tahu 600 juta tu bukan milik Anwar Ibrahim. 600 juta itu milik seseorang yang sangat tua. Dipegang oleh siapa, tuan-tuan? Seseorang yang baru-baru ini bangunannya telah disekat. Siapa? Daim? Bukan Daim. Daim tu orang depan je. Dia ada orang belakang dia. Tuan-tuan ingat,
apa orang kata, pengambilan Tun Mahathir itu sebagai penasihat ekonomi 4 negeri PAS tu memang betul-betul nak jadi penasihat ke? Penasihat apanya bertanding dengan parlimen pun hilang deposit. Dia bukan penasihat tu, tuan-tuan. Dia pejuang ini. Jangan kita tak tahu. Okey? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Anwar yakin tebuk atap tidak akan berlaku. Perdana Menteri hari ini menzahirkan keyakinan percubaan menukar sokongan atau tebuk atap tidak akan berlaku berikutan sokongan padu yang diberikan oleh Sarawak. Tuan-tuan, kenapa dia orang yakin bahawa semalam tu kerajaan akan tumbang? Kenapa dia orang begitu yakin semalam kerajaan akan tumbang? Saya nak bagi tahu, duit telah ditawarkan. Duit telah ditawarkan. Tetapi dia kena ingat, dia bagi 600 juta dekat wakil Sarawak. Dia bukan wakil Sarawak aja, dia total tu. Sarawak kata 600 juta itu celah gigi aku je. Bajet kami 10 bilion. Sarawak punya bajet 10 bilion. Kelantan punya bajet 1 bilion tak sampai. Sarawak punya bajet bukan 10. Sorry, saya silap. Ya Allah. 2024 Sarawak punya bajet 13 bilion. Kamu nak bagi 600 juta, kena gelak je. Teruskanlah kena kencing wahai pengikut dan penganut agama PAS. Sekian saja daripada saya pada malam ini, insya-Allah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Saya harap tuan-tuan puas hati, insya-Allah kerajaan ini kekal sehingga habis term ini. Yang penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum.